Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, terafa'kan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung perukunan sembahyang ke surat 10 Rumi Jawi 7. Dapat kita sambung setelah tertangguh 1 minggu atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Tertangguh macam mana pun, alhamdulillah kita dapat sambunglah pada pagi ni. Iaitu kita sambung muka surat 10 Rumi Jawi muka surat 7 tu, iaitu lafaz, lafaz niat. Lafaz niat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Lafaz niat sembahyang fardu zuhur. Sebelum ni azan. Sebelum ni azan, selesai azan berkaitan dengan lafaz-lafaz azan. Kemudian bacaan doa selepas azan termasuk iqamah lah. Kemudian lafaz azan dan lafaz iqamah. Kemudian jawab tu. Jawabnya dan termasuk juga doa. Selesai. Itu sebelum ni. Masuk kita pula lafaz pula. Lafaz niat sembahyang fardu zuhur pula. Ni lafaz niat ya, bukan niat. Niat dekat hati, lintasan. Ini lafaz. Lafaz niat ni sebut dekat mulut, tak kisahlah bahasa apa sekalipun, sebagai membantu hati. Nak bagi hati tu mudah sikit untuk masuk niat. Kalau kita kata Allah, takkan susah sangat nak masuk niat. Kita nak duduk, kalau nak sembahyang tu, kalau duduk kat depan kat saf tu, kira nak sembahyang tu, nak niat benda lagi kan. Bagi kita, ada bagi orang lain tak boleh. Mungkin bagi kita kata kalau nak ambil wuduk kan, ambil air basuh muka, nak wuduk lah tu, takkan nak buat apa kat situ. Tak apa benda nak niat-niat lagi. Niat dah tu kan. Bagi orang yang boleh. Ada orang yang tak masuk niat dah. Sembahyang pun kita kata pergi kat saf, takbir Allahu Akbar, nak sembahyang lah tu. Nak niat benda lagi, itulah niat. Orang kata. Ada orang tak boleh masuk, nak macam mana? Menyakit kadang-kadang. Menyakit dalaman lah, bukan penyakit luar. Penyakit was-was. Mungkin juga dia tak belajar, dia tak ada ilmu, jadi dia tak faham niat tu macam mana. Jadi dia, kalau aku lafaz niat, melafazkan dekat mulut, jadi senang je nak sembahyang dekat hati tu. Dia kata gitu, lafaz je lah, kan susah pun kan. Cuma yang disebut lafaz niat bukan niat. Jangan lafaz niat bukan niat. Niat adalah dekat hati. Melafazkan tujuannya nak bantu yang dekat hati. Kalau kat mulut lain, kat hati lain, yang nak kira kat hati bukan kat mulut. Ada baru ni 2 bulan lepas, dekat sembahyang Jumaat, ada imam, dia
imam sembahyang Jumaat ni mic dekat mulut dia je, kat sini je. Jadi usalli tu dengar lah. Padahal biasa orang lain usalli kita tak dengar. Tapi sebab mic ada kat mulut, dengar kat belakang usalli. Usalli fardhal Jumaati 4 rakaatin. Biasalah silap manusia. Habis sembahyang terkecoh kat belakang. Kenapa? Sah ke tidak? Soalannya buat berapa rakaat? Buat ni. Buat 2. Buat 2 maknanya kat hati dia 2 lah. Itu kat mulut. Habis tu dia dah niat. Dia salah faham kata. Dia dah niat 4. Tak. Itu bukan niat, tu lafaz niat. Niat dengan lafaz niat tak sama. Niat dekat hati, lafaz niat dekat mulut. Lafaz niat sunat kalau bantu hati, kalau tak membantu hati tak sunat pun. Kalau membantu hati sunat lah lafaz. Apa-apa yang membantu ibadah kita sunat lah. Kalau sejadah kan, sejadah tu kan membantu sembahyang kita. Kalau kita sembahyang gitu aja kan macam-macam boleh ada was-was lah apa. Jadi kita ada sejadah kita. Sejadah tu sebagai membantu sembahyang, maka sunat ada sejadah. Begitu lah. Kalau kita orang lelaki pakai kepiah, kalau tak pakai kepiah rambut jatuh. Pakai kepiah kan dia membantu sembahyang, maka sunat pakai kepiah. Gitu lah. Apa sahaja yang membantu ibadah itu dia jadi sunat. Walaupun asalnya tak ada dia pun tak apa pun, sah je dia jadi sunat. Macam tu juga nak niat ni, niat tu yang wajib. Tapi sebagai membantu lafaz dekat mulut, dia dapat membantu hati, maka lafaz lah. Okey, itu maksud lafaz lah. Jadi semayang tu tak ada masalah lah, semayang Jumaat tadi tu sebab dia buat 2 rakaat. Tapi biasa dia cakap Zuhur kan 4 rakaatin, Zuhur. Tiba-tiba Jumaat tu pun ter tu juga. Tapi masih dia Allahu Akbar, dalam hati dia mestilah 2. Buktinya dia buat 2. Kalau betul 4 dan niat dia 4, mesti dia buat 4. Jadi dia sekadar tersasul. Jadi tak ada masalah lah. Ataupun kalau sembahyang lain pun sama. Okey. Lafaz niat sembahyang fardu zuhur, usalli fardhu zuhri 4 rakaatin. Adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Ada kalau kitab-kitab lain dia tulis sahaja kat depan tu kan. Sahaja aku sembahyang. Ada kitab-kitab lain sengaja aku sembahyang. Ada juga sengaja. Ada kitab yang lama lagi sengaja. Lagi campur sengaja. Campur sengaja dengan sahaja. Itu kitab lama tu, 200 tahun lebih. Kalau yang 100 tahun kebelakangan ni sahaja. Kalau dalam 50 tahun, 40 tahun kebelakangan ni sengaja. Dalam kitab kita langsung tak ada. Aku semayang terus. Tak ada sahaja, tak ada sengaja. Tak apalah ke? Dia nak bagi tahu sengaja ke sahaja ke sengaja ke? Nak bagi tahu, bukan nak bagi tahu lah, nak bagi tahu dekat diri sendiri, bukan bagi tahu kat orang sebelah. Nak bagi tahu kat diri sendiri, aku buat ni bukan tak sengaja, bukan terbuat. Memang nak buat, itu je. Nak bagi tahu kat diri sendiri. Sebab tu tak boleh kuat. Kalau orang sebelah dengar, macam seolah nak bagi tahu kat orang sebelah. Buat apa bagi tahu kat orang sebelah? Orang sebelah kau punya sembahyang, aku punya sembahyang. Kenapa pula aku nak bagi tahu kau aku nak sembahyang apa? Sahaja aku sembahyang. Orang sebelah dengar. Maknanya seolah-olah nak bagi tahu, aku nak sembahyang ni. Dia kata, buat apa aku tahu ikut mu nak sembahyang apa? Sebab tu kena slow. Sebab kita cakap dekat diri kita sendiri. Kenapa kita cakap kat diri kita sendiri? Sebab kita kalau tak cakap payah sikit nak niat. Nak macam mana kita? Mana tahu? Kalau orang mengaji sungguh-sungguh tak perlu. Dia dah ada dalam hati dia dah. Tak apalah. Benda tu benda kecil, bukan benda besar. Jadi kalau kata payah sangat, sebut lah. Cakap dekat diri sendiri. Aku cakap kat aku ni. Apa dia? Aku nak sembahyang. Gitu. Macam orang nak buat satu benda kan. Macam nak bersukan ke, nak lompat tinggi ke, nak masuk interview ke. Masa nak masuk ni. Kan dia cakap kadang-kadang kan, dia masya-Allah berdebar weh. Okey, aku boleh buat. Kan dia cakap kan? Dia cakap, asal aku cakap kat diri aku sendiri. Bukan nak feel aku boleh buat, insya-Allah aku boleh buat. Mana taknya masuk interview 150 orang. Yang nak pakai 2 orang. Tak berdebar. Berdebar, masuk nanti tak boleh jawab soalan ke apa ke. Lepas tu duduk kat luar, okey. Lagi awak standby ya 30 saat lagi masuk. Macam mana dia kata? Kan dia kata, aku boleh buat. Aku perlu kerja ni. Dah 3 bulan tak kerja ni. Saya buat rumah berapa bulan tak bayar ni. Aku boleh buat. Apa benda tu? Samalah macam nak semayang. Aku nak semayang. Kalau orang yang confident, dia tak ada benda. Dia masuk je. Aku tahu aku punya
CJ tinggi, aku punya pengalaman banyak. Dia tak ada, dia masuk confident je masuk. Kan? Kalau orang nak yang interview tadi, confident aja. Samalah juga, kalau orang sepatutnya dia belajar, dia dah confident, tak perlu dah nak cakap kat diri sendiri. Confident je masuk sembahyang. Jadi tak semua orang macam kita. Kita tak boleh kata, oh benda usalli. Tak boleh. Bukan semua orang macam kita. Ada orang dia melemah akal, slow sikit. Masuk Allah itu orang yang hebat lah. Orang yang boleh. Orang yang tak boleh. Tak boleh dia Allahu Akbar. Allah aku niat tadi niat wudu. Ada. Tak tahu jadi gitu. Allahu Akbar niat mandi wajib. Masa dia takbir tu. Itu kata apa benda mu ni. Tu saya kata. Tak boleh cakap gitu. Sebab tak semua orang macam kita. Kita okey lah boleh. Orang lain. Kita boleh sebab tengok kita punya background. Kita punya daripada kecil belajar sebagainya. Orang baru-baru je 2-3 tahun. Takkan dia boleh gitu. Dia pun masa muda-muda tak pernah sembahyang, tak pernah peduli agama. Mungkin dia tak macam kita. Sebab tu tak boleh kata gitulah. Bagi orang yang membantu, silakan. Bagi orang yang tak membantu, tak perlu lah. Buat apa lagi nak susah-susah. Okey? Itu sembahyang zuhur. Dan kiaskanlah dengan sembahyang yang lain. Usalli asar kat bawah tu. Lafaz niat sembahyang fardu asar. Usalli fardul asri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Aku sembahyang fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Yang wajib ada dekat hati. Yang wajib niat usalli fardu asri. 3 je. Yang tu sama juga. Usalli fardu zuhri. Tu je yang wajib. Yang belakang ni semua sunat. Maknanya dalam hati tu kena ada aku sembahyang fardu zuhur. 3. Istilah dia panggil qasad, ta'arud dan ta'yin. Qasad tu maksudkan niat nak qasad. Qasad ni bahasa Arab. Bahasa Melayu dia tambah mim kat depan. Jadi apa? Qasad, qaf, sad, dal. Qasad. Qasad. Tambah mim kat depan. Maksud. Jadi orang Melayu panggil qasad ni maksud. Aku buat ni, aku takbir ni memaksudkan. Memaksudkan apa? Usalli tu baru usalli. Aku sembahyang, aku memaksudkan. Aku bukan tertakbir. Ada juga tertakbir, terkejut. Kata, Allahu Akbar. Itu bukan nak sembahyang, itu terkejut. Ada orang sebut tiba-tiba lama tak jumpa kawan-kawan. Oh, lama tak jumpa, Allahu Akbar. Lama tak jumpa Allah. Allahu Akbar itu bukan. Ada orang takbir, Allahu Akbar. Dia masing-masing ada Allahu Akbar. Ini apa ni Allahu Akbar apa ni? Allahu Akbar nak sembahyang. Nak sembahyang ni tak, memang nak sembahyang. Dan takbir ni, takbir apa? Tempat takbir. Memang nak sembahyang. Bukan takbir lepas sembahyang. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar juga 3 kali. Tapi bukan. Takbir ni memang nak sembahyang. Dia panggil qasad ataupun memaksudkan. Ta'arud yang nak memaksudkan nak sembahyang tadi tu wajib ke sunat? Fardu tu fardu. Tu wajib. Wajib bukan sunat. Okey. Lepas tu wajib fardu. Fardu apa? Asar. Habis 3 je. Habis 4 rakaatin, 4 rakaat tak wajib. Adaan tunai tak wajib. Lillahi ta'ala. Wajib tak lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala kerana Allah. Wajib ya kerana Allah. Tapi lillahi ta'ala sebut tu tak wajib. Lillahi ta'ala maksud wajib. Nanti kan sunat je sembahyang kerana Allah Ta'ala. Jadi aku sembahyang ni sebab orang tu. Boleh? Mana boleh? Jadi maksud sebut lillahi ta'ala sunat. Tapi lillahi ta'ala maksud wajib. Kita semua ibadah kerana Allah kan. Jadi lillahi ta'ala tak payah sebut pun tak apa. Jadi sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Bagi orang susah-susah ni, itu je lah niat. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur, itu je. Kalau nak pendek lagi, dalam kitab kita, aku sembahyang. Nak pendek lagi, sembahyang kan banyak, solat tu kan, aku solat. Solat 2, sembahyang 3. Nak pendekkan lagi. Kenapa nak pendek sangat? Payah nak masuk niat. Nak macam mana? Ada orang, saya jumpa tau. Mula-mula dulu saya macam tak boleh terima macam Allah, benda macam tu pun tak boleh. Lama-lama dalam 5-6 tahun duduk dalam mengajar ni, baru tahu macam-macam orang ada. Tak boleh kata gitu. Kita tak boleh kata. Kita tak boleh kata macam-macam. Kita cuba check balik background macam-macam. Oh gitu patutnya. Background ada sebab accident, kepala terantuk. Lepas tu dia jadi gitu. Sebelum tu dia okey je. Dia dah mula. Dia jadi macam-macam. Ada orang sebab penyakit, ada orang memang dia panggil slow sikit lah, slow. Kalau telefon tu RAM tak cukup.
Kalau internet tu loading lambat sikit. Payah nak tarik masuk. Mula-mula kita dulu saya gelakkan orang kan. Allah benda mayang gitu kan. Mula-mula kita gelakkan. Oh lama tak boleh lah, kesian kat dia lah. Kesian. Kita gelakkan tu bukan nak merendahkan dia, bukan. Benda buat kerja bodoh gini. Macam tu lah, ayat-ayat kasar macam tu. Lama-lama tak boleh sebenarnya. Dia tak boleh. Sebab tak semua orang sama lah. Tak semua orang sama. Muda-muda dululah. Masih mula-mula mengajar dulu. Kalau bab ni je katok sungguh lah. Nanya pakcik-pakcik yang 3-4 kali takbir tunduk je. Dia tak kira sebab bagi kita tak logik lah. Masuk saf, takkan nak begok kat situ. Mestilah nak sembahyang. Niat dah ada. Tuan-tuan kita kan, kita ni. Lepas tu kita duduk. Lepas tu imam duduk kat depan, kita duduk kat belakang. Allahu Akbar. Nak buat apa lagi? Jogging. Mestilah nak sembahyang. Dah ada lah niat tu. Tapi kenapa sampai 3-4 kali? Kita sedap katok. Lama tak semestinya. Macam-macam manusia ada dalam dunia. Macam-macam. Pengalaman saya lah. Macam-macam. Tak boleh kata gitu. Okey. Jadi lafaz niat ni sangat membantu. Lafaz niat yang maghrib pula, usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sama jugalah. Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Taala. Lafaz niat sembahyang fardu isya, usalli fardal isya'i 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardu isya 4 rakaat tunai kerana Allah Taala. Lafaz niat sembahyang fardu subuh, usalli fardu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Taala. Tu semua sama, bezanya raka'ataini 4 raka'atin salasa raka'atin, tu je beza. Sama je, kita dah hafal dah. Jadi bahasa Arab ni dah jadi bahasa Melayu dah. Bukan jadi bahasa Melayu, dah jadi faham, kita faham. Bila kita sebut je usalli fardal maghribi, dah jadi tak perlu kita nak translate. Kan? Sebab dah jadi macam bahasa kita dah. Dah baca hari-hari. Kalau ayat-ayat yang lain macam doa-doa mungkin kita perlu translate kat kepala sebab kita bukannya baca hari-hari contoh kan. Tapi kalau kita baca usalli fardal maghribi tak payah translate. Dia dah auto dah. Jadi maka kita bolehlah ikut bahasa Arab. Kecuali kalau usalli fardal maghribi jap. Usalli tu okey, kalau macam tu cakap bahasa Melayu. Niat bahasa Melayu. Lafaz bahasa Melayu. Ataupun lafaz bahasa Cina, lafaz bahasa India. Tengok dia orang apa. Tapi kalau dah usalli tu tak payah translate dah. Dah ada dah. Kan usalli, aku sembahyang. Fardu juga. Asa 4 rakaat, 4 rakaat. Kan dah ada dalam kepala. Maka bila dah ada dalam kepala, boleh translate terus. Bahasa Arab pun bahasa Arab lah. Kalau nak translate bahasa Arab satu cerita. Nak translate kepada bahasa Melayu. Daripada bahasa Melayu tu pula nak faham satu cerita pula. Nak niat lagi yang sebenar. Kalau macam tu baik bahasa terus. Biasanya orang baru masuk Islam. Kalau orang Cina masuk Islam, saya ajar cakap bahasa dia. Sebab dia usalli tu dia mana pernah sebut. Jadi dah sebut payah. Usalli bunyi pelik. Saya tak reti nak ajuk dia. Usalli bunyi pelik. Dah tu dia nak translate usalli tu dia tengah ingat. Usalli tu maksudnya aku sembahyang. Jadi bukan memudahkan niat, dia jadi menyusahkan lagi. Jadi terus cakap bahasa dia. Bahasa Cina apa? Aku sembahyang. Dia sebutlah. Okey, baca macam tu lah sebelum takbir. Dia pun conceng. Allah, dia tak reti sebut. Allahu Akbar. Tu conceng tu dia tak reti. Okey. Kalau India, kalau siang-siang ikutlah bahasa apa dia. Okey. Satu lagi. Betul ke lafaz niat, lafaz macam ni membantu hati? Ya. Dia sangat membantu hati. Semacam mana yang kita bincang sebelum ni dalam masalah wuduk, bila kita melafazkan kita melafazkan niat, bila kita bercakap, dia seumpama echo, gema. Dia seumpama echo, gema. Bila kita kata aku sembahyang, dalam kepala kita, dalam hati kita ada aku sembahyang. Dia makin melemah suara itu. Dalam beberapa saat hilang. Macam kita masuk gua tu, kita menjerit kat dalam gua kan. Oi. Lepas tu bunyi macam mana? Oi. Kata kan? Gema. Dia panggil echo. Begitulah hati kita. Dia bergema gitu. Makin lama makin slow. Jadi bila kita cakap, ada benda tu dalam hati kita. Aku sembahyang fardu maghrib. Aku sembahyang fardu maghrib. Masa tu kita pun takbir. Masa aku sembahyang fardu maghrib, Allahu Akbar. Masa tu kita nak niat. Yang ada gema tadi, hati kita tu ambil, prap masuk.
Tu ambil pak masuk. Tapi kalau kita tak ada benda tu, ni bagi orang yang tak boleh lah. Bagi yang boleh tak apalah. Bagi yang tak boleh, dia susah. Allah, dia tak mari. Tak mari tak? Kadang Allah, apa tak mari ni? Kadang angkat tangan dulu. Okey dah, Allah baru Allah. Sebab penat nak turun angkat siap-siap. Ada, dia tak mari. Kadang-kadang kita Allah, jangan apa tak mari ni? Marilah tak mari. Akhir sekali Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Setan lah tu. Macam hala setan. Lepas tu Allahu akbar. Baru mari. Kan kadang-kadang dia tak mari. Kenapa dia tak mari? Sebab ekor tu ataupun gema tu tak ada dekat hati. Kalau ada kat hati senang dia mari je. Macam mana nak bagi gema tu ada? Gema tu pendek-pendek. Sebut kat mulut. Aku semayang fardu maghrib. Lepas tu kat hati ada aku semayang fardu maghrib. Masa aku semayang fardu maghrib, usalli fardal maghribi. Allah, ada dah. Tangkap terus. Tangkap terus. Sebab tu kata dia bukan mesti bahasa Arab. Sebab kalau bahasa Arab kena translate, gema tu tak mari juga. Sebab dia baru belajar 3-4 hari. Dia bila sebut usalli tu maksud banyak benda nak hafal ni. Fatihah nak hafal, tahiyat nak hafal, macam-macam. Baru masuk Islam. Tiba-tiba usalli pun nak hafal juga. Jadi usalli, Allah, apa benda usalli jadi tak mari je. Sebab tu kita boleh, sebab usalli kita mari terus dengan maksud aku semayang. Kalau tak mari, cakap bahasa Melayu, aku semayang fardu zuhur. Allahu akbar. Dia mari. Syuk, tu tangkap. Hati tu tangkap. Sebab dalam banyak-banyak dalam sembahyang, yang paling susah sekali nak ajar adalah niat. Niat paling susah nak ajar. Kalau Fatihah senang, boleh dengar lagi. Boleh dengar, boleh betul. Ha. Pedah lagi. Okey, hot. Kan boleh ajar kan? Tahiyat pun boleh ajar. Tak kena tahiyat tu. Baca lagi. Ra tu bunyi ra jelas sikit. Boleh. Kalau berdiri dalam sembahyang boleh ajar. Dia diri gini. Ni. Cengek gini. Boleh lah. Boleh ajar. Rukuk boleh. Gini. Tunduk sikit. Boleh ajar. Sujud boleh ajar. Semua boleh ajar. Niat macam mana nak ajar? Macam mana nak ajar macam tadi? Nak betulkan. Kalau salah macam mana nak betulkan? Mana tahu. Sebab niat dekat hati. Sebab tu niat paling susah. Paling susah. Salam boleh ajar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mu apa mu? Assalamu. Kan boleh ajar. Assalamualaikum. Bukan boleh ajar. Kan semua boleh ajar. Sekarang niat macam mana nak betulkan kalau salah? Sebab tu niat paling susah. Niatlah paling susah sekali dalam sembahyang. Nak ajarlah, nak betulkan kalau salah. Sebab katalah kita dah sebut dah niat begini gini. Tiba-tiba dalam hati dia, dalam fikiran dia yang dia faham lain. Lepas tu dia pun Allahu akbar. Entah macam mana tahu niat dia tak tahu. Sebab tu nak tak nak kena juga lafaz. Lafaz kat mulut inilah tanda hati. Sebab tu dalam saya mengaji dulu, bab niat 3 bulan. Tiap-tiap hari. Bukan sebulan sekali. Kalau sebulan sekali, 3 bulan cuti yang rehat hari Jumaat aja, makna 3 dekat 80 hari tak? 80 hari belajar niat aja. 80 hari. Tiap-tiap hari. Dalam 2 jam gitu, sejam setengah 2 jam. Tiap-tiap hari. Kalau kita sebulan sekali, berapa tahun baru habis niat saja. Kalau sebulan. Kenapa susah sangat? Tapi dalam qiyam, tok guru ajar sejam 2 jam siap dah qiyam. Kenapa niat sampai 3 bulan hari-hari? Sebab paling susah sekali nak betulkan kalau salah. Sebab tak nampak. Lainlah nampak niat tu mari boleh nampak. Niat salah tu niat. Betul lagi. Senang. Macam rukuk, i'tidal, sujud, Fatihah, tahiyat, semua boleh betulkan bila salah. Sekejap je. Bila salah betulkan terus betul. Tapi niat macam mana? Betul tak niat saya ni? Mana aku tahu? Cubalah dengar. Niat tak boleh dengar. Cuba tengok. Niat tak boleh tengok. Habis nak tahu macam mana? Susah. Dengar lafaz dulu lah. Kena terpaksa. Sebab tu lafaz ni jadi terpaksa. Jadi macam lafaz ni. Lafaz ni menandakan hati dia. Gitu je lah. Sebab tu kena lafaz. Sebab tu jangan tolak lafaz ni. Sebab ada golongan ni kata lafaz ni Nabi tak buat lah, bida'ah lah, merepek lah. Jangan. Cuma kalau tak lafaz, tak ada masalah. Yang penting niat. Cuma lafaz ni dia ada nilai.
Dia bukan saja-saja membazir masa. Bukan. Buat reka-reka saja. Ni lihat lafaz ni. Tidak. Dia ada nilai dalam agama kita. Sebab ada orang tolak. Tolak langsung niat ni. Mu tak apalah. Jejak kecil yang hidup pondok. Tak apalah. Orang yang tak peduli, keluarga tak peduli pada agama. Baru umur 50 baru nak belajar. Macam mana? Mana boleh niat apa benda pun dia tak tahu. Lintasan niat. Niat ni lintasan silauan. Benda tu. Kalau bahasa tani dia panggil niat ni silauan hati dia panggil. Kalau kat kita kat Malaysia dia panggil lintasan. Lintasan. Kalau dekat tani dia panggil silauan. Silauan niat. Tapi lebih kurang silau lintah lebih kurang Okey? Itu niat. Termasuklah niat-niat yang lain pun samalah. Ini doa iftitah dibaca kemudian daripada takbiratul ihram. Ini dia. Baca lepas Allahu Akbar terus baca ni. Kecuali yang tak ada ni pada sembahyang jenazah sahaja. Sembahyang lain adalah sembahyang zuhur, asar, sembahyang apa-apa sembahyang semua ada. Sembahyang gerhana ke, minta hujan ke, apa semua ada. Yang satu je tak ada. Solat jenazah tak ada ni. Apa dia? Doa iftitah tak ada. Iftitah ni buka. Doa iftitah doa pembukaan. Iyalah, lepas takbir dalam sembahyang buka dengan doa iftitah. Hukumnya sunat. Dia bukan wajib. Sunat dia sunat hai'ah. Bukan sunat abad pun. Sunat hai'ah. Bacaan dia macam mana? Bacaan dia Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sekejap sebelum tu. Allahu Akbar kabira. Kalau kita tengok kat sini Allahu Akbaru kabira. Tapi kalau ingat-ingat mak-mak kita, ayah-ayah kita, tok-tok guru kita dulu-dulu aja, Allahu Akbaru ke Allahu Akbar? Allahu Akbar. Tapi kalau tengok kat sini Kenapa dia ajar gitu? Mari kita tengok. Dari sudut hukum tajwid, ya, Allahu Akbaru kabira. Dari sudut hukum fiqh, dalam sembahyang afdalnya Allahu Akbar kabira, matikan walaupun ra tu bagi depan. Matikan juga. Kiranya salah lah kalau hukum tajwid. Ra. Padahal kalau kita tahu kalau nak hidup, kalau nak sambung kena hidupkan kan? Kalau nak berhenti baru dia jadi sukun, dia jadi mati. Sekarang ni kita nak hidupkan, kita nak matikan, nak hidupkan. Sepatutnya ra tu mesti baris depan lah kan? Betul tak? Sepatutnya kalau ikut kaedah asal. Allahu Akbaru kabira. Kalau Allahu Akbaru, tak kenalah Allahu Akbar. Kena sebab kita nak berhenti dekat ra. Allahu Akbar. Tapi kalau Allahu Akbar kabira, sepatutnya Allahu Akbaru lah. Sebab kita nak sambung. Dalam doa iftitah ataupun dalam mana-mana takbir, afdal lagi mati juga walaupun nak sambung. Macam dia langgar hukum asal lah. Hukum asal Allahu Akbaru kabira. Afdalnya langgar, iaitu Allahu Akbar kabira. Jadi kalau guru tajwid dia tak setujulah. Sebab dia kata apa? Kan pada depan tu. Kalau nak Allahu Akbar, berhenti kat situ. Allahu Akbar. Kalau nak sambung, Allahu Akbaru kabira. Sama juga. Allahu Akbar kabirau walhamdulillahi katsirau. Kan masuk ke dalam waw. Tapi kalau nak berhenti, Allahu Akbar kabira. Bila berhenti kan lain bunyinya. Begitu juga kalau ra, kalau nak sambung kan bunyi lain. Jadi kalau katakanlah Allahu Akbar, nak hidupkan Allahu Akbaru kabira lah. Guru tajwid akan cakap gitulah. Tapi fiqh langgar. Fiqh kadang-kadang dia memang tak kena dengan tajwid. Kalau kita tajwid waladhdallun, apa jadi? Memang kena apa waladhdallun. Kalau dalam sembahyang baca gitu sah lagi. Tengok kiraat apa dia baca. Dia lain. Ziratal lazi. Kalau kau kena dengan guru tajwid, guru tu memang kena katak. Zira apa zira? Tu sad tu. Zira, bukan zira. Zira dalam sembahyang sah. Kan dia langgar. Tu hukum fiqh kadang-kadang dia langgar tajwid. Sekarang ni bukan cerita baca tu bagus. Dalam fiqh sah batal, halal haram. Dalam tajwid itu hukum tajwid lah. Jadi kalau kata ikut hukum tajwid, sad bunyi sad bukan bunyi zak, zira. Tapi dalam sembahyang jika ada bacaan kiraat yang mu'tabar, maka sembahyang masih lagi sah. Ziratal lazi ada ke? Ada. Pernah dengar? Kalau tak pernah dengar cari YouTube nanti.
Ya? Ada apa-apa? Saya nak tanya berkenaan dengan Al-Fatihah ni, bacaan Al-Fatihah. Selalunya imam dia, kalau dia baca kan, ada setengah imam lah, dia akan sambung kan. Lepas tu, Ihdinas siratal mustaqim. Lepas tu jadi sambung lah tu kan. Sambung lah. Lepas tu, sampai kat ni, dia, sebab ada setengah, ada ustaz-ustaz kata yang kan kalau nak sambung daripada ihdinas siratal mustaqim tu kan, jadi yang daripada wa iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, lepas tu dia akan sambung lalu ihdinas siratal mustaqim. Okey. Jadi saya nak tanya, sebab apa ada imam, ada Ustaz kata tak boleh. Ustaz kan? Sebab bila kita, kalau macam kita baca senafas kan, sebab ada kita akan macam ada belajar macam contoh nak suruh nak untuk nak dapatkan nafas yang kata orang supaya kita ni tak bengah, orang kata tak bengah. Lepas tu jadi untuk nak tu kan dia suruh baca senafas kan, supaya kita boleh tahan nafas lama. Dia kata untuk nafas tu kita baca senafas, jadi dia baca tu terus direct je sampai walad kan, walad amin kan. Jadi dia sambung lalu ihdinas siratal mustaqim. Jadi ada setengah ustaz tu bila kita baca gitu dia kata enggak boleh buat gitu. Salah tu dia. Salah. Macam mana? Okey, sambung dekat Nuh di Nasirah tu kan. Dia kata salah. Jadi soalan je, boleh tak sambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Nuh di Nasirah? Kat situ soalan. Nuh di Nasirah. Boleh tak sambung? Itu soalannya. Boleh tu maksudnya kalau sambung berdosa ke tak lah kan? Betul lah maksud boleh tak? Kalau dia kata kalau kata nak sambung-sambunglah, tak nak sambung pun tak apalah. Jadi tak timbul lah soalan kan. Soalannya kalau kata tak boleh itu berdosa lah ataupun salah lah. Kan? Dia gini, yang kata tak boleh itu dia ada dua. Tiga sebenarnya. Satu tak boleh berdosa. Tak boleh juga. Satu tak boleh, sambung boleh tapi tak digalakkan. Orang panggil tak boleh juga. Tak digalakkan. Yang ketiga, tak boleh tu dari sudut adab. Tak boleh juga, tapi kalau buat okey je. Okay. Dan kalau nak tambah satu lagi, tak boleh tu maksud kalau semayang batal semayang. Tak boleh juga. Sekarang tak boleh mana? Tak boleh yang haram berdosa. Jadi macam ni nak tanya Sebab bila sebut tak boleh, banyak tak boleh. Banyak benda tak boleh. Boleh tak? Kita jadi dari segi gini lah Ustaz beritahu lah dekat empat-empat tu maknanya dia macam boleh lah. mendatangkan satu kesilapan atau kesalahan, dah boleh membatalkan solat ataupun boleh membatalkan Membatalkan akidah lagi dah tak ada. Okey. Iyalah. Saya saya nak khususkan supaya saya tak jawab sampai setengah jam. Kalau saya tak khususkan macam tadi, empat-empat saya jawabnya setengah jam. Tu waktu saya nak cuba khusus. Tapi orang yang cakap tak boleh tu pun tak tahu mana satu maksud tak boleh tu yang batalkan sembahyang ke, sampaikan batal akidah, memang tak lain tu. Kan? Ataupun sekadar adab ke apa. Dia ginilah, saya sebutlah satu-satu, panjang cerita dia. Dalam Fatihah, dia ada pujian. Kalau kita tengok ayat tu ada puji, dia ada doa. Cuba kita tengok. Kalau alhamdulillahirabbil alamin tu puji. Ar-Rahmanir Rahim puji. Maliki yaumiddin puji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan mohon. Puji juga. Tak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan. Puji lagi. Cuma kita nak bagi tahu kita bergantung kat mana pasal lagi puji. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ihdinas siratal mustaqim. Baru doa. Tunjukkan aku jalan yang lurus, doa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, masih lagi sambungan doa tadi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, doa juga. Iaitu tak nak golongan yang sesat, golongan yang menyeleweng. Itu doalah, tak nak. Jadi ada puji dan ada doa. Maka bila ada puji ada doa, saya tengok bukan saya kata tak boleh. Yang terbaik puji satu nafas okeylah. Doa satu nafas. Cantiklah. Jadi kalau katalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nuhdinas siratal mustaqim.
Jadi seolah-olah puji dengan doa tu dia gabung. Maka dari sudut bacaan tu tak cantik. Bukan tak boleh. Bukan tak ada adab, tak cantik, tak comel je. Sebab kita ni contohnya macam ni. Dalam kita sembahyang kita akan baca surah panjang-panjang. Tiba-tiba kita baca tengah-tengah, ayat tu tergantung. Kan tak comel. Macam tu. Biarlah kalau nak baca surah panjang, biarlah cukup cerita dia. Jadi cerita ni tak macam tak cukup. Puji, lepas tu minta sikit. Lepas tu doa sambungan lagi, nak tarik nafas yang baru. Jadi, dari sudut, kalau nak sambung, ulama-ulama khairat katalah, untuk sambung, yang terbaik adalah buat doa dan, puji dan doa. 2 nafas. Okey. Kalaulah kita nak sambung sekalipun, jangan sambung dekat Nuhdinas siratal mustaqim. Jangan tu bukan maksud tak sah sembahyang, bukan maksud makruh, bukan. Tak ada. Bukan maksud batal akidah lagilah bukan. Bukan maksud menyebabkan pahala jadi kurang, bukan maksud tak ada. Maksudnya cuma seolah-olah orang baca surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Rukuk. Allahu samad, tak habis lagi cerita tu. Gitu aja. Dah ramai orang, saya tengok orang budak tahfiz sendiri. Baca tak habis cerita lagi dia rukuk dah. Tunggulah habis cerita tu. Takkanlah makruh kot, takkan tak boleh kot. Boleh aja. Cuma cerita tak habis. Tu aja. Sama juga siratal ladzina an'amta alaihim, tarik nafas. Ada kata tak boleh buat. Tak boleh tu jangan buat tu apa? Sebab cerita tu tak habis lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim, dia sambungan daripada ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau telah, orang terdahulu yang engkau telah beri nikmat pada mereka. Lepas tu berhenti sekejap. Siapa yang telah beri nikmat? Siapa? Jawapan dia kat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tapi macam berhenti. Jadi macam tak cantik dari sudut tu. Dia macam tak cantik. Cuma boleh ke berhenti dekat siratal ladzina an'amta alaihim? Boleh, kalau dia sudut boleh. Tapi kalau kata jangan, bukan jangan haram, bukan jangan tak sah sembahyang, bukan jangan tolak pahala ke apa, tidak. Jangan tu tak kena cerita dia, tu aja. Macam orang baca gini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Apa benda baca gitu? Bukan kata salah. Kejap. Tempat yang waqaf tam dia panggil, waqaf yang memang berhenti, engkau tak berhenti. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tempat yang bukan berhenti kau pergi berhenti. Kau ni apa? Bukan kata tak boleh. Gitu aja. Jadi kalau dikata tak boleh itu bukan maksud tak boleh. Tak, yang kata nak baca senafas tak ada masalah. Yang saya sebut tadi, kalau berhenti 2 nafas, 3 nafas, 4 nafas. Kalau 1 nafas, langsung tak ada masalah. Dia tak ada langsung tak timbul isu. Kalau katalah dia berhenti dekat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ada isu sebab dia berhenti dekat tengah-tengah jalan. Isu pun bukan isu menyebabkan apa, pun sekadar macam kalau nak berhenti tu berhentilah tepi jalan, jangan berhenti tengah jalan. Nak berhenti nak jawab telefon pun orang marahlah. Itu aja. Orang picit on mat. Tepi sikit, nak jawab telefon jangan duduk tengah jalan. Setakat itu berhenti. Bacaan Al-Fatihah tu adalah bacaan yang wajib dalam sembahyang. Kalau kita baca suka kita tu tak sah sembahyang. Tak sah sembahyang. Tapi nak berhenti saya rasa baik buat alif kofer. Satu-satu. Kita boleh faham makna dia. Ya. Kita orang biasa ni. Kalau orang ustaz ada orang tu dia lain lah. Derajat dia lain. Derajat kita biasa ni ustaz. Yang cakap tadi pula ni dia sudah adab pula. Sebab tu kita kena tengok kita nak bincang benda apa ni. Dia sudah adab adalah baca satu-satu. Tapi saya tak kata dalam solat ustaz. Saya kabur tu baca Fatihah. Ya, sama juga. Dalam solat, luar solat tu dia sekali sama je. Okey, luar solat pun sama juga. Iyalah, kita cerita bila kita baca yang saya sebut tadi, kan baca berhenti tengah-tengah jalan. Sedangkan tempat berhenti tu ada. Kenapa tak berhenti situ? Kalau kita nak cerita berkaitan tu, dia perkara berkaitan dengan maknanya
Yang terpaksa kita berhenti tengah-tengah jalan, kemudian kita sambung. Dari sudut tak elok lah. Tak elok tu apa? Tu yang saya sebut tadi. Dalam sembahyang ke luar sembahyang sama je. Kalau kata baca satu-satu, itu dari sudut adab. Bila kita baca, kita nak tahu makna. Makna dia. Jadi kalau nak tahu makna, kenalah baca satu ayat. Janganlah baca semua. Kalau dalam sembahyang pula, kalau baca sampai satu nafas, silap-silap, kalau ada huruf tertinggal, tak sah. Itu cerita dari sudut adab, dari sudut kemungkinan yang terjadi. Soalan tadi, dari sudut kata tak boleh itu. Saya fokus dekat tak boleh, kan? Tak boleh, mu tak boleh buat gitu. Tak boleh, saya fokus tak boleh. Saya kata boleh. Bukan tak boleh, boleh. Kita nak berhenti kat mana-mana dalam bacaan, semua boleh. Cuma kalau betul-betul tengah jalan, kita kena undur balik, ambil dua kan, satu dua kalimah. Itu maksud tak boleh. Jadi apa-apa kalau orang kata tak boleh apa. Sebab tu saya sebut awal-awal tadi. Tak boleh haram ke, berdosa ke, kena ngucap balik ke. Tak boleh tu sebab tak makna tu tak comel ke, ataupun elok-elok kenapa tiba-tiba nak buat satu nafas. Apa sebabnya? Kalau dalam sembahyang, kalau luar sembahyang atas tujuan tertentu. Contohnya, kita nak baca 70,000 Fatihah dalam luar sembahyang ni, 70,000. Takkanlah nak satu-satu nafas. Sebab adalah amalan-amalan tertentu Fatihah 70,000. Nak satu-satu. Jawabnya 3 hari habis lah. Memang tak baca dah. Dia kena baca laju. Dia ada jenis bacaan dia panggil tadwir. Dia ada panggil tartil. Tartil tu yang biasa kita dengar. Dia ada bacaan hadar, dia panggil. Hadar laju. Bacaan dia laju. Jadi kalau orang nak baca 70,000 atas sebab amalan-amalan tertentu, dia kena baca satu nafas. Kalau tidak, tak sampai 70,000 tu. Ada orang nak baca sebab nafas pendek. Itu amalan-amalan tertentu untuk memanjangkan nafas dia, panjangkan sikit. Tak banyak-banyak pun, banyak sikit. Banyak amalkan baca Fatihah tu satu nafas. Ada. Ada amalan tu memang ada pun. Cuba sekarang ni tak salah pun. Dalam sembahyang pun tak salah, luar sembahyang pun tak salah. Cuba kalau dalam sembahyang kita masuklah. Betul ke sebut nanti kan? Tu bab lain pula. Jangan salah sebut. Bila nak betul-betul perhatikan sebutan tadi pula, dia kena ambil masa sikit, ambil masa habis nafas pula. Gitulah. Okey. Boleh Cuma kalau dari sudut makna tu dia tak cantik sebab puji doa, lepas tu doa berhenti tengah jalan, lepas tu sambung doa balik. Gitu aja. Boleh. Minggu lepas tak datang, hari ni tak bagi can. Jadi dia kata kita baca Fatihah tu sampai ke dua ayat dan dua ayat je. Jadi kita boleh tu ikut imam. Saya nak tanya. 2 ayat tak faham. Contoh Fatihah kan. Saya nak tanya maksudnya Fatihah tu tak habis dah. Jadi Fatihah tak habis sebab dia masuk lambat. Okey. Jadi apa ni? Dia nak ikut imam. Yalah betul. Lepas tu sekarang ni kalau kita ambil lepas tu dia kata baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu bila dah imam dah nak naik tidak apa ni? Nak naik Allahu Akbar tu kita pun ikut rukuk kan? Supaya kita dapat rukuk dengan imam lah. Takut imam. Okey. Adakah perlu kita ambil sampai mana ia akan nak buat ia akan start mana? Tak pernah dengar lagi. Soalan dia. Ayah dia tak kena. Tak pernah dengar lagi. Begini masa ni bila kita pergi apa ni imam dah kata dah Habis baca senang. Rukuk. Ini imam duk gini, betul? Kita masuk. kita baca kita baca Fatihah bukan kalau kita nak ikut imam kan, tapi ataupun kita lupakan kita pun ikut wafat sama imam. Tak ada. Dia Saya dengar ustaz kata, ada satu ustaz dia kata gini. Bila dia sudah baca Fatihah tu kan, lepas tu dia ni imam rukuk. contohlah kan. Tapi dia sudah baca surah lah kan. Kita pun sampai tu dia dah rukuk. Kita sampai kita pun takbir kan. Lepas tu kita baca Fatihah dua dalam
ayat dia kata, lepas tu kita terus buat. Jadi kita tak payah berikan, nanti bila dia beri salam, kita tak payah dah, kita terus sekali tu. Sebab apa? Jadi kita tak perlu baca habiskan Fatihah. Tak ada gitu. Mana ada? Salah faham tu. Dia gini. Kalau imam dah rukuk, dia Allahu Akbar, terus rukuk. Tak baca benda sebab imam dah rukuk. Yang kata 2-3 ayat tu, imam masih lagi berdiri. Dia pun Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas takbir terus bismillah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, habis Ar-Rahmanirrahim. Allahu Akbar. Baru ada. Sebab imam dah rukuk. Tapi kalau imam dah rukuk awal-awal nak baca Fatihah ke benda, rukuk terus. Tak ada, salah faham tu rasa. Saya tak salah ke ustaz, saya tak tahu siapa, tapi salah faham tu. Maksudnya ustaz kata mari, bukan imam tengah rukuk, imam nak rukuk. Mungkin dia kata gitu. Saya mungkin nak rukuk, mungkin lagi 2-3 saat lagi nak rukuk ni, ujung dah. Walam yakul lahu, nak baca kulhu, walam yakul lahu ujung. Dia pun Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Imam walam yakul lahu kufuwan ahad. Dapatlah 2-3 ayat. Imam rukuk, lepas tu makmum tadi terus rukuk. Itu ada. Lepas tu nanti kalau elok imam rukuk, makmum rukuk, dapat tamakninah elok, semua duduk elok, dapat. Maka nanti kalau imam salam sekali. Itu ada. Dapat rakaat maksudnya. Tapi kalau imam rukuk, makmum baru masuk, Allahu Akbar, baca 2-3 ayat. Tak ada gitu. Kalau nak baca pun tak apa. Bukan kata tak boleh baca. Tiba-tiba baru nak rukuk, imam sami'allahu liman hamidah, habis tak dapat rakaat. Dengan maksud imam salam tambah 1. Kalau sibuk nak baca 2 ayat, siapa suruh baca 2-3 ayat? Tak ada. Memang tak ada. Confirm tak ada. Jadi kalau dia buat juga, bukan maknanya sembahyang dia batal. Bukan. Kalau dia baca juga. Imam dah rukuk, Allahu Akbar, baca juga. Tak batal sembahyang dia. Tambah rakaat. Tak tahu lagi. Takut imam rukuk lama. Mana tahu. Tengok dulu. Lepas pada tu, lepas dia baca 2-3 ayat, imam subhana rabbiyal azim 3 kali je. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dia pun cukup lah kot. 2-3 ayat gitu kot. Sami'allahu liman hamidah. Tak dapatlah jawab tambah rakaat lah nanti. Memang dia mesti kena dapat. Imam rukuk tu, makmum mesti dapat. Allahu Akbar. Dapat terus. Kalau tak dapat rukuk ni selisih atau tak yakin. Tak yakin. Makmum tadi, Sami'allah. Macam tak yakin lah. Macam sebelum rukuk tu kita dapat rakaat kan? Masa rukuk, sebelum rukuk, apa sebelum rukuk? Bersama. Dapat. Rukuk macam ni. Dan dapat tu yakin. Kadang-kadang ada orang 50-50. Dapat. Macam selisih je. Tak dapat. Walaupun terlepas Al-Fatihah tu kan? Bukan terlepas, tak habis Fatihah. Tak habis Fatihah. Terlepas lah. Tak habis dengan maksud baca yang mana je yang sempat. Mana sempat. Kenapa tak habis? Kenapa tak habis? Kenapa baca yang mana sempat? Sebab dia masuk lambat. Dia kena tengok kat situ. Dia masuk lambat. Kenapa dia masuk lambat? Tak tahulah. Dia masuk lambat, takbir, terus baca Fatihah. Yang lambat ni. Terus baca Fatihah, dapatlah berapa ayat tak tahu, Maliki Yaumiddin, imam rukuk, terus rukuk. Kalau imam dah rukuk, makmum masuk tadi, tak payah baca-baca. Allahu Akbar, terus rukuk. Itu dia sebut. Yang kata 2 tu tak ada. Kalau buat macam tu, berisiko untuk tambah rakaat nanti. Berisiko. Dan saya rasa memang tambahnya. Sebab imam bukannya lama sangat rukuk. Itu pun kita akan, tak tahulah saya ingat, ada tak dalam ni, saya dah lupa. Tu muafiq masbuk. Muafiq masbuk pun ramai yang salah faham. Muafiq masbuk. Kita akan masuklah kalau ada bab tu nanti. Senang. Yalah. Senang tak payah mari lambat. Mari awak. Mana tahu rakit beruk. Rakit beruk, mari berterabur lah. Yalah. Okey, jadi doa iftitah bacaan dia Allahu Akbar kabira. Walaupun ra tu baris depan, tapi tetap juga ra tu disunatkan mati juga, walaupun lawan hukum tajwid. Bukan dalam doa iftitah saja. Termasuklah juga dalam takbir raya, dalam takbir azan, dalam semua sama juga. Sunat afdal, bukan sunat, afdal. Sunat Allahu Akbaru kabira. Afdal Allahu Akbar kabira. Afdal ni satu markah lebih sikit pada sunat. Tidak lari daripada makna dia. Makna tak lagi. Malah
Kalau Allahu Akbar kabira, lagi mantap makna daripada Allahu Akbaru kabira. Istilah dipanggil at-takbir jazmun. Takbir ni jazam. Jazam ni macam. Jadi kalau Allahu Akbaru, tak berapa nak. Allahu Akbar, kan lain tu. Tapi nak sambung ni. Hidup kan? Tak, matikan juga sebab nak jazam tu. Allahu Akbar. Dia Allahu Akbaru. Tak sedap bunyi. Allahu Akbaru macam. Allahu Akbar, kan lain. Bukan masalah kuat, masalah Allahu Akbar. Allahu Akbaru. Dia syah, tu jazam, syab tu. Syab dia pergi tu. Kita sebut rasa lain. Lain. Kalau Allah Allahu Akbaru, Allahu Akbaru. Dia lari tak mak? Tak lagi. Dia hidup mati dia cuma tajwid hukum je, tapi makna tak lari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, sebesar-besar. Bolehlah juga. Lebih mantap bagi dia lah, bagi yang membaca Allah Akbar. Ya, lebih. Iyalah. Saya bukan nak cerita yang itu. Itu makna. Saya nak cerita roh mati dengan hidup tu. Sebab ini apa ustaz baca Allahu Akbar kabira? Tu baris depan tu. Tu je nak jelas pasal tu. Patut Allahu Akbaru lah, bukan Allahu Akbar. Nak jelas yang tu. Kalau dalam takbir raya kan, Allahu Akbarullah dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana lagi mantap? Allahu Akbar. Walaupun nak sambung. Walaupun kalau orang kata, nak sambung tu roh masih hidup kan, kita dengar je lah. Sebab betul dia cakap, bukan salah. Tapi lagi mantap dari sudut makna, afdal roh tu mati kan. Power sikit. Azan pun sama juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang betul pun, sunat gitu. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar lain. Roh tu mati kan, walaupun nak hidup kan, nak wasal. Jadi mana lagi afdal, matikan juga. Tapi kadang-kadang bila mati kan, kalau azan tak boleh nak buat lagu dia, macam lagi sikit lagu dia. Hidupkan je lah. Kan benda pun sunat juga. Sunat dengan afdal. Ni bukan cerita sunat dengan makruh. Sunat dengan afdal. Dua-dua bagus. Yang mana lebih aja. Jadi dalam mana-mana nak sebut, ra tu matikan. Jadi Allahu Akbar kabira. Ada orang dia dah amal Allahu Akbar kabira 30 tahun. Lepas tu datang satu video YouTube ke apa Indonesia. Kiai Indonesia, kiai ke apa tak tahu, tak kenal lah. Salah ni Pak, salah bacaannya. Betul dia buat tulis dekat whiteboard. Ra ni baris depan. Lepas tu lepas pada tu dia tukar balik Allahu Akbaru kabira. Dalam 3-4 tahun dia masuk kelas saya kata Allah nak kena tukar balik, dia kata. Allahu Akbar kabira. Dua-dua boleh lah. Cuma dia ingat yang dia baca dulu mak dia ajar salah. Iyalah Allahu Akbar kabira salah lah. Ra baris depan. Dia dibetulkan 2-3 tahun, Allah rupanya mak dia ajar tu betul dah. Betul, orang dulu ni jangan cepat tolak lah. Kadang-kadang betul, ada je yang merepek. Ada. Tapi kebanyakannya betul je. Jangan merepek, jangan duduk atas bantal, nanti bisul. Merepek-repek tu kan. Sekadar nak bagi tahu rosak bantal kau duduk atas tu je. Jangan sapu malam-malam, nanti rezeki kan. Malam-malam jangan nyapu. Adalah kemunasabahan dia. Kalau sapu malam-malam, dulu lampu pun bukannya ada sangat. Lampu cak ayam tu apa? Cak ayam. Lampu tu pelita tu je. Yang minyak tu. Jadi taklah terang sangat. Kalau malam-malam sapu, kalau ada duit, ada apa, ada rugilah malam-malam. Dulu pula, rumah pula, dia ada lubang-lubang dekat lantai dia. Jatuh kat celah-celah tu ke apa ke, menyapu malam-malam. Sekarang lampu ni, nyapu je lah malam. Tapi petua dia, jangan menyapu malam-malam. Nanti rezeki lagi lah, macam tu lah. Aduh. Jadi ada yang orang tua dulu tepat. Ada yang tepat. Kita tak jumpa sebab. Ada yang mengarut je, ada juga kan, pandai-pandai pilih. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Saya pernah orang pernah dia baca, saya tengok dia banyak salah kat sini. Dia tukar. Bahaya tu kau. Bahaya besar. Cuma tak berdosa sebab dia tak memaksudkan.
Kalau wa ma ana minal musyrikin, maka aku bukan daripada golongan musyrik. Kalau dia tukar wa ma ana minal muslimin, aku bukan orang Islam. Lepas tu ujung pula wa ana minal, yani wa ana awwalu, kita ambil yang biasa kita baca. Wa ana minal muslimin, pergi baca wa ana minal musyrikin. Allah, aku termasuk golongan orang yang musyrik. Tapi adakah batal iman kena mengucap balik? Tak ada, bukan dia tak boleh. Cuma tak tukar tu tak berdosa. Tapi maksud dia tu besar, iaitu aku tergolong dalam golongan musyrik. Aku tergolong ni. Wa ana minal muslimin wa ana minal musyrikin. Aku tergolong dalam golongan yang musyrik. Yang awal-awal tadi wa ma ana minal muslimin. Tak, dia salah ni. Wa ma ana minal muslimin. Aku bukanlah orang muslim. Dua kali. Aku bukan orang muslim, last kali aku orang musyrik. Oh, jahanam tu. Cuma dia silap. Dia bukan memaksudkan gitu. Kalau maksud kafir ya. Mengaku aku bukan Islam. Dia silap baca. Jadi jangan tersalah kat situ lah. Kalau ada ma tu banyak makna. Antara makna ma ni apa? Ma tu makna. Antara makna ma juga tidak. Jadi kalau ada ma maksud tidak. Kalau tidak, takkan tidak muslimin. Wa ma, aku tidak. Wa ma, bila sebut aku tidak, takkan wa ma ana minal muslimin. Yang tukar ni, aku bukan orang Islam, takkan gitu. Bila ada ma je, mesti yang kat sebelah tu aku tak nak yang sebelah tu. Jadi wa ma ana minal musyrikin. Kalau wa ana minal, tak ada ma, muslimin. Okey. Yang ada silap lagi dekat ni. Mana? Wa ana ni. Wa ana ni. Wa ana, wa ma ana ni, wa ma ana. Kalau kita tengok wa ma tu panjang. Wa ma panjang sikit. Bukan wa ma'a, bukan kan? Wa ma'a. Lepas tu ana ni pun macam tu juga. Jadi dia baca wa ma ana minal musyrikin. Salah. Kalau tengok tu memang baca wa ma ana kan. Sebenarnya atas alif tu ada tanda bulat. Perasan tak? Dia tanda bulat apa? Bukan bulat mati. Bulat betul, bulat betul. Dia ada dua tanda dalam Quran. Satu bulat mati dia nyengek sikit. Bulat maksud sukun, dia nyengek sikit. Tu nyengek. Bulat dia gitu kan. Kalau bulat betul, pernah jumpa dalam Quran? Bulat betul maksud apa? Maksud tak, macam tak ada lah. Huruf tu macam tak ada kan. Tu. Sebab tu kita baca wa ma ana minal. Bukan wa ma ana minal, bukan. Memang dalam kitab itu tak ada. Ada tak bulat? Tak ada. Cuba tengok ni kuliah. Ada juga tanda bulat tu. Siapa ada boleh buka. Tengok kuliah, tengok buka tu. Ada kuliah tu ada bulat. Ramai orang silap kat situ. Dia ingat bulat tu mati. Bukan mati, sengit sikit dia punya tu. Tu. Wala ana tu atas alif tu ada bulat. Pasal? Saya cari jumpa dah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud tu. Wala ana tu kan. Ana alif nun alif atas alif tu. Alif nun atas alif tu. Ada apa? Ada bulat kan? Sama tak bulat dengan mati? Bulat yang sukun yang mati tu. Tak sama. Kena beza tu, tak sama tu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya alif tu macam tak baca. Ya, ada pada huruf, tak ada pada bacaan. Jadi wala ana'a. Kita baca betul dah. Wala ana'a bidum. Baca dah. Tapi bila suruh baca, tengok betul-betul, dia baca lain pula. Wala ana'a. Apa sahaja baca lain ni? Wala ana'a. Apa sahaja ana'a? Okey, jangan tengok, baca. Wala ana'a. Betul pula. Bila tengok sini, wala ana'a. Dia silap. Perasan tak? Jadi, bulat yang sama, ada atas, ni. Wa ma ana minal musyrikin tu. Wa ma ana tu ada sama juga, bulat tu. Dengan maksud, wa ma ana minal musyrikin. Tapi rasanya kita baca betul dah.
Kan? Wa ma ana minal musyrikin, kita baca wa ma ana minal musyrik kan? Betul dah. Tapi cuba baca kat sini mesti silap kan dia. Jadi baca wa ma ana minal, dia pula dia baca. Baca betul dah. Akhir sekali kita kata apa? Selama ni kita baca salah. Sepatutnya wa ma ana minal. Sekarang padahal dah betul dah. Gitulah ceritanya. Okey, wa ma ana tu bacaannya wa ma ana minal. Mana okey, wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki. Ni satu lagi yang biasa salah. Wa mahyaya wa mahyaya wa. Biasa yang salah baca wa mahyaya wa mamati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salah tu. Tengoklah, boleh tengok tu. Wa mahyaya wa kan, mana ada tu. Wa mahyaya. Saya rasa kenapa tau? Saya cubalah kenapa ramai orang. Ramai budak-budak, taklah budak sekolah menengah masa dulu saya buat suruh diorang baca, diorang iftitah, ramai baca gitu. Kalau 100 orang tu saya rasa 80 orang baca gitu. Wa mahyaya wa mamati. Apa sal ni? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kenapa wa mahyaya? Mana? Dua apa? Tak, saya cerita wa mahyaya wa, yawa. Saya tak sama kan? Ya dengan wa. Wa mahyaya wa. Apa yang dua? Sambung terus. Saya cerita wa mahyaya wa atau wa mahyaya wa. Tu je cerita. Orang ramai baca wa mahyaya wa mahyaya wa. Tambah alif. Patut wa mahya tu memanglah panjang. Saya rasa dekatan 3 ke dekatan 4 masa tu kan. Saya buat tu, saya suruh baca. Kenapa dalam 100 orang saya rasa 80 orang baca gitu. Wa mahyaya wa mamati, wa mahyaya wa mamati. Kenapa? Yang awal comel dah. Maksudnya dia baca awal tu cantik dah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apa hal dia orang ni? Lepas tu saya cubalah. Rupa-rupanya salah kat mana tau? Salah dekat menyanyi masa baca kecil-kecil. Masa budak-budak kan, mak-mak ke cikgu-cikgu, ustazah-ustazah baca ini. Baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Saya kaji benda ni sebab saya kalau jumpa satu kesalahan yang apa hal ramai buat salah, saya cuba kaji. Kat mana punca? Tak kisahlah mana-mana pun. Yang diajar tu kan, ustazah tolonglah ajar awal yang budak-budak ni. Ajar awal betul terus. Dia kata apalah budak-budak. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi. Bunyi budak-budak. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tu. Betul tak? Kat situ silap. Masalahnya dia bawa sampai ke sekolah menengah, lepas tu bawa sampai universiti, lepas universiti kerja tak sempat nak mengaji, mari masjid sibuk. Nak mari masjid sibuk, tak belajar, sampai ke tua, umur 60 baru belajar. Mari pondok baru mengaji. Sebab apa? Kalau dia belajar katalah umur habis belajar, habis SPM, dia pergi belajar, dia akan betulkan waktu tu. Dan pula tu, benda ni, dia baca tak kuat. Kalau dia baca kuat, kalau dia jadi imam ke apa ke, orang boleh tegur. Ni baca senyap. Sampai ke tua lah. Mujur lah dia, bukan rukun. Tak batal. Kalau dia rukun, habis lagi semayang. Kena qada semua. Mujur dia bukan rukun. Dia sunat. Walaupun sunat, kalau salah baca, tak dapat pahala. Berapa kali dah baca doa iftitah? Adalah baca dalam 20,000 kali. Sia-sia, tak dapat pahala. Contoh gitu lah. Dah salah baca. Okey. Jadi kat situ biasa yang salah. Salati wa nusuki wa mahyaya wa mahyaya wa. Jadi wa mahyaya wa mamati. Okey. Lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidza. La syarika lahu. Itu memang panjang. Kan? Dia maksilah qasirah. Masalah qasirah. La syarika lahu wa bidza. Itu memang ada, tapi dalam kitab kita tak ada pula. Waw tu sepatutnya lekat ha tu sepatutnya ada waw kecil lagi, kan? Wa bidzalika umirtu. Ni satu lagi. Wa bidzalika umirtu wa ana minal. Tu mana ada tu? Wa bidzalika umirtu wa.
Wa bidzalika umirtu tua. Bukan wa bidzalika umirtu bukan. Asal menyanyi ni, asalnya menyanyi. Dia jelas sebab kan menyanyi la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tu. Wa bidzalika umirtu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa bidzalika umirtu. Nyanyi punya pasal ni. Patutnya wa bidzalika umirtu mana ada tu panjang? Tuwa minal muslimin. Okey, cuma dalam kitab kita lain sikit. Wa ana awwalu muslimin. Ini adalah bacaan Nabi Ibrahim sebenarnya. Ni ucapan Nabi Ibrahim apabila sembelih anak dia. Tapi tak jadilah kan. Ditukar dengan khibas. Nabi Ibrahim baca inilah dia. Okey. Sebab tu lepas korban sunat baca doa yang sama. Lepas korban lepas habis dah korban kita, tak masalah salah kita sembelih ke orang sembelih ke, lepas selesai korban kita sembelih, kita tak ada tangan boleh, tak ada tanah boleh. Tak tanah boleh. Inna salati wa nusuki. Sesungguhnya solat aku. Solat apa? Solat raya tadi. Wa nusuki. Tu lah. Nusuk tu ibadah, contohnya korban. Wa mahyaya wa mamati. Hidup aku mati. Tu hidup mati, lembu tu hidup mati kan. Ada kena-mengena lah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Anak pun aku sanggup sembelih. Okey. La syarika lahu, tak syirik pada Allah. Tak menduakan Allah. Wa bidzalika umirtu, semua perintah-perintah aku ikut. Dan perintah ini pun aku ikut. Boleh dah wakaf kat atas tak? Kat wa mahya. Boleh dah wakaf. Wa mahya. Wa mahya tu takut jadi sambung panjang ni. Wa mahya ya. Wa mahya ya dia berhenti wa mahya. Wa mahya. Nak wakaf itu boleh dah. Wa mahya. Tak boleh sebab tak kena makna. Wa mahya hidup, wa mamati mati. Jadi hidup lepas tu cerita mati. Mati ni cerita apa? Tiba-tiba je mati. Dia kena cantik je ayat dia. Hidup dan mati dia kena sekali. Kalau hidup kita ni semua orang hidup dan mati. Apa ada mati? Hidup dan mati sekali lah. Macam tu lah. Sikit lagi nak habis. Jadi Umar tu wa ana awwalu muslimin. Aku antara awal orang yang menyerah diri. Muslimin ni orang yang menyerah diri maksud dia. Islam orang menyerah diri. Aku yang terawal. Memang Nabi Ibrahim yang terawal. Okey. Maka kita disunatkan tukar minal muslimin. Minal. Aku daripada. Sebab kita bukan awal. Kita bukan terawal. Tapi boleh juga baca awalul muslimin. Awalul muslimin dalam Quran ada. Ni ayat Quran ni. Surah apa? Cari lah. Tapi ada. Ni ayat Quran. Kalau disunatkan kita tukar dan aku daripada orang yang menyerah diri. Muslimin tu menyerah diri bukan awal. Sebab kita bukan awal. Awal Nabi Ibrahim. Ini maknanya yang awal lah. Ya. Benda. Apa ni kan? Kalau apa solat Zuhur dan Asar kan. Apa ni doa kita ni sebab panjang kita boleh baca kan. Kita baca ni tapi takut tertinggal dengan imam. Jadi kita terus masuk Fatihah kan. Jadi ni sunat kan. Ya. Tapi ada sebab bila kita kata dia kata kalau kita nak baca doa kita ni rugilah. Rugi. Kita baca ni sampai sini dia kata kalau tak nak baca langsung, kalau nak baca tapi jangan baca langsung, jangan tak baca langsung. Okey. Baca sampai ni. Allahu akbar. Wasilah kot, wasilah. Wasilah. Sampai situ. Dia kata. Okey. Lepas tu terus baca Fatihah. Ya. Atas alasan takut-takut nanti tak sempat lah. Okey. Dalam doa iftitah ni sebenarnya ada dua riwayat. Ni bukan satu ni. Ni dua. Doa iftitah ada dua. Ni bukan satu, ni dua. Riwayat yang Nabi ajar bermula wajah tu. Itu yang Nabi ajar. Allahu Akbar kabira Nabi tak ajar. Tapi sahabat reka. Sahabat di belakang Nabi. Nabi ajar wajah tu. Allahu Akbar wajah tu. Maksud wajah tu sampai habis lah. Sahabat ni dia reka. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baru wajah tu. Habis mayang, Nabi tengok belakang, Nabi tanya, siapa yang baca yang bukan aku ajar tadi? Itulah maksud yang tambah tadi. Siapa yang tambah tadi? Sahabat nyorok belakang tiang.
Nabi tanya kali kedua, siapa yang tambah? Dia 3 kali tak boleh. Kalau 3 kali tak sahut Nabi, derhaka. Itu antara sebab Nabi tak pernah azan. Kalau Nabi pernah azan, kalau Nabi pernah azan, siapa tak datang sembahyang jemaah, berdosa, jadi fardu ain. Sekarang sedangkan kita dengan azan, kita kadang-kadang tak pergi pun, tak sahut. Kalau katalah Nabi pernah azan, hukum akan berubah. Datang solat bila azan dikumandangkan jadi wajib, fardu ain, tak datang berdosa. Mujur Nabi tak pernah azan. Nabi tak pernah azan seumur hidup. Okay. Jadi bila sahabat tu baca, bila Nabi tanya kali ketiga, dia berkata, saya tak tanya ni, saya takut kan, saya. Nabi kata, aku lihat lebih 30 malaikat berebut nak bawa naik amalan tu. Amalan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dia ada pahala dia. Malaikat nak buat naik. Sebab kita punya pahala, kita punya amalan sehari 2 kali buat naik. Waktu subuh dengan waktu asar. Masa tu waktu naik. Shift malaikat. Itu dari sudut harian. Dan dibuat naik juga dari sudut mingguan, Isnin, Khamis. Naik juga. Dan tahunan? Sepu ni 10 Syaban. Kan ramai orang buat. Sebab nak tukar buku tahunan. Sebab dah buku baru kan, biasa kita dengar sepu, oh kita tukar buku baru dah. Buku lama dah simpan, buku baru. Buat naik. Okey, yang harian tu, harian, ada juga malaikat yang harian. Okey, jadi malaikat dia nak buat naik amalan. Maksudnya nak simpan. Berebut. Bukan nak, berebut. Aku nak. Asalnya sahabat takut. Saya tiba-tiba Nabi kata 30, aku tengok lebih 30 malaikat sibuk nak bawa naik. Maka di situ Nabi sign, maksudnya engkau reka kan, sekarang chop, lepas ni boleh amal. Maka itulah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu adalah satu doa iftitah. Baca sekadar itu je, sebenarnya dia telah membaca doa iftitah. Kalau sambung wajah tu sampai habis, dia telah baca pula doa iftitah yang kedua. Jadi kalau orang nak baca solat sunat, nak solat sunat biasa tak baca langsung Allahu Akbar, bismillah terus. Bacalah pendek ni, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, a'udzubillah, bismillah. Solat sunat rugi kalau tak baca. Begitu juga kalau ada masalah tadilah tak sempat ke apa ke, ataupun saja-saja pun boleh. Allahu Akbar, kali ni nak baca doa iftitah pendek. Boleh saja. Boleh. Tapi rugilah yang wajah tu dah tak baca. Jadi boleh ke? Ya, boleh baca. Malah kalau dia tinggal rugi. Mengikut mazhab lain, bukan mazhab kita. Mazhab lain, doa iftitah adalah wajib. Rukun. Kalau tak baca, semayang dia bermasalah. Mazhab Syafi'i, doa iftitah adalah sunat. Sebagai meraihkan mazhab lain, maka sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut, baca doa iftitah. Mana lagi besar sunat doa iftitah? Ataupun kama sallaita ala Ibrahim. Mana lagi besar? Tak, besar ni lagi. Dari sudut besar pahala tu, dua-dua sunat. Ya, doa iftitah ada ulama, bukan mazhab Syafi'i, ada ulama yang kata wajib. Kama sallaita ala Ibrahim, tak ada ulama kata wajib, semua kata sunat. Mana-mana lagi dia punya martabat tu lagi tinggi. Selawat Ibrahimiyah. Semua ulama kata sunat. Tak ada satu pun kata wajib. Okey, lepas tu kita baca doa kan. Lepas tahiyat, kita lepas kama sallaita ala Ibrahim, selawat Ibrahimiyah, kita baca doa kan. Okey, doa dengan doa iftitah. Doa lepas sebelum salam tadi dengan doa iftitah sama kuat. Sama kuat lah. Sama level. Tapi kama sallaita ala Ibrahim tak. Kama sallaita ala Ibrahim level dia macam macam amin gitu aje. Level dari sudut kesunatan gitu. Sebab dalam sembahyang kita dia ada rukun, dia ada sunat ab'ad yang sangat berat. Malah kalau tinggal lepas sujud sahwi, dia ada sunat yang muakkad, hai'ah yang muakkad. Dia ada sunat hai'ah yang biasa, dia ada sunat hai'ah yang ringan. Contohnya tengok tempat sujud. Sunat hai'ah juga. Dia ringan. Sebab tak ada ulama kata tengok tempat sujud wajib. Maka dia sunat hai'ah tapi yang ringan. Tapi ada tak ulama kata doa iftitah wajib? Umat lain, bukan kita. Ada, bila ada sebagai meraihkan mereka, kita jadi sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut sebagai meraihkan, begitu aja. Sunat tetap sunat. Jadi yang kita dapat tahu, amalan yang kita buat
Kadang-kadang sunat, kadang-kadang sunat sangat dituntut. Kadang-kadang sunat. Kenapa banyak jenis nama sunat-sunat ni? Kerana meraihkan mazhab lain. Kita tak tahu meraihkan mazhab lain. Macam korban, sunat muakkad. Sebab mazhab Hanafi wajib, tak korban berdosa. Kenapa kita jadi sunat muakkad? Kata sunat je lah, korban cukup, korban lembu. Kenapa cukup lah kita kata korban? Sebab ada ulama kata wajib. Walaupun bukan ulama kita, ulama mazhab lain, dia kata wajib. Maka meraihkan mereka ulama juga. Mereka ahli sunnah wal jamaah juga. Maka meraihkan korban jadi sangat besar sunat tu. Begitu juga dalam sembahyang. Maka dalam sembahyang pun sama juga, iaitu ada yang sunat sungguh, sunat tertinggi, iaitu sunat ab'ad, yang mana kalau tinggal tak sujud sahwi, seumpama pakai baju terkoyak. Kan? Ada yang tinggal sunat dalam sembahyang tak ada apa pun, rugi. Ada yang tak terkoyak baju, tapi jaranglah, sikit je nak terkoyak. Itu sunat muakkad. Itu saya contoh saya sendiri je lah. Tak terkoyak lagi. Kalau terkoyak ni sunat ab'ad terus. Tapi dah tarik tu dah nampak dah. Dah sikit-sikit dah nampak. Dia bagi sunat muakkad. Ada yang tak buat pun, baju kita sama aja. Ada yang tak buat, baju kita sama tapi ada bau busuk sikit. Gitulah. Tu perumpamaan sunat tadi tu. Perumpamaan. Okey. Jadi wa ana awwal muslimin ni satu riwayat yang kita baca minal muslimin. Sebab kita bukan yang awal orang menyerah diri. Kita bukan yang awal. Kemudian baca isti'azah. Ada satu nama isti'azah, satu lagi nama ta'awuz. Sama je. Ta'awuz, isti'azah. Isti'azah ni dia panggil, apa dia panggil lah? Bukan singkatan, yang macam takbir. Maksudnya Allahu Akbar. Tu apa dia panggil? Apa istilah dia panggil bahasa Melayu? Ada. Dia punya maksud, cakap pendek-pendek tapi maksud dia lain. Macam tahmid, apa dia? Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Tasbih, subhanallah. Tu dia punya tu. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah, bismillah saja. Hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Apa lagi? Tahlil, la ilaha illallah. Itu lah. Ta'awuz ataupun isti'azah, ada dua nama. Ta'awuz ataupun isti'azah. Saya suka sebut ta'awuz, pendek sikit. Ta'awuz. Daripada perkataan sama juga, a'uzu. Ta'awuz kalau kitab kita isti'azah. Isti'azah, tu nama dia. Okey, jadi kalau orang kata baca tahlil, maknanya la ilaha illallah. Sebab tu kata tahlil tu ada la ilaha illallah. Kan? Bila orang kata takbir, kenapa tak? Alhamdulillah. Memang orang tengok boleh apa hal dia ni. Orang takbir dia alhamdulillah. Tu bukan takbir. Takbirnya Allahu Akbar. Okey. Ungkapan dia panggil ungkapan kot. Okey, lepas tu isti'azah ni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isti'azah dia ada 8 bacaan. Yang paling afdal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada lain a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Tu dua, ada 8 semuanya. Biasanya kalau nak perobat-perobat orang yang kena kerasukan, dia bukan a'udzubillahi minasyaitonir ni, yang lain. Ada lainnya, dia punya jin takut yang lainnya. Itu kena tu. Ada kan? Ada berapa? 8? Ke berapa? Satu tu je lah. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Tu maksurat lah. Dia ada bacaan, dia ada. Kena tulis tak? Tu tak boleh, tu kena PM tepi. Itu nak kena ayam golek lo. Ayam golek kena tak, kambing golek. Ayam golek tak main dah sekarang. Kambing golek, pisang standan. Lepas tu boleh lah. Baru boleh cerita. PM tepi tu. Okey. Tapi yang dalam banyak-banyak macam mana pun, yang paling afdal yang mana? Yang ini. Tak payah nak buat aku nak try baca yang lain dengan tak ada sebab. Tak payah. Ini dah afdal, cantik dah. Kadang-kadang kita nak pelik pada orang. Kecuali ada sebab lah. Ada sebab macam kata maksurat kan. Ada sebab kita baca, tak apalah. Ataupun nak perobat orang, tak apalah. Tapi kalau saja-saja nak baca dalam semayang ke apa, baca yang ini paling afdal. Ni yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Tuhan yang wajibul wujud. Ni tauhid ni. Yang wajib wujud daripada syaitan yang kena lontar, yang kena rejam. Rejam tu yang jauh dari rahmat tu.
Patutnya dalam kurungan tu duduk dekat sebelah lontar tu. Sebab yang jauh daripada rahmat ni yang maksud dia lontar tu. Syaitan yang kena lontar. Lontar dengan apa? Dengan tahi bintang. Tahi bintang kan. Masa jin, setan nak naik, nak tengok dekat Lauh Mahfuz. Dulu Lauh Mahfuz boleh tengok, jin boleh naik. Tengok. Apa dia? Audio tahu. Tahu cerita. Tahu je. Naik ke Lauh Mahfuz, tengok apa yang berlaku. Sebab Lauh Mahfuz apa yang berlaku akan datang. Tengok, turun bawah, cerita kat Tok Bomo. Bisik kat Tok Bomo. Tok Bomo tu kata, aku tahu sebab apa kamu jadi gini. Begini. Esok jadi sungguh. Gitu. Ni dulu ni. Sekarang tak boleh dulu. Dia boleh naik sampai ke Lauh Mahfuz. Langit yang ketujuh atas tu. Ada Lauh Mahfuz. Di situ tertulis apa yang berlaku sejak makhluk ni ada, sejak alam ni ada, sampai kiamat. Tertulis. Jadual. Pandai. Kalau bahasa orang sekarang panggil skrip dah siap. Kalau drama tu skrip tu dah siap dah. Yang mana ni? A'udzubillah sunat muakkad. Sunat muakkad sebab ada ulama kata tak baca a'udzubillah tak usah, wajib baca. Dalam Quran ada sebut jika kamu nak baca Quran dengan a'udzubillah. Nak tu wajib ulama kata. Tapi mazhab Syafi'i kata sunat. Maka automatik dia jadi muakkad. Amin tak? Amin sunat biasa. Amin tu sunat biasa. Sebab tak ada ulama pun kata amin tu wajib. Surah sunat muakkad. Sebab ada ulama kata wajib baca surah. Kalau tak baca, sah sembahyang tapi berdosa. A'udzubillah sebelum Fatihah, okey? Sunat muakkad a'udzubillah sebelum Fatihah, tapi bukan sebelum surah. Sebelum surah itu sendiri pun sunat muakkad. Cantik je. Macam inilah senang. Apa sahaja yang sunat-sunat dalam mazhab Syafi'i, itu sebenarnya itulah semua pada mazhab lain wajib. Apa sahaja wuduk kita yang sunat-sunat tu, yang masuk air dalam hidung, komor, sapu telinga, apa semua tu, rambut semua tu, itulah wajib pada mazhab lain. Jadi maknanya pada mazhab Syafi'i, yang hebat mazhab Syafi'i ni, kalau kita buat semua yang wajib sekali dengan sunat, sebenarnya kita rangkum semua mazhab. Tapi kena buat sunat sekali lah. Mazhab Syafi'i dia gitu. Sebab tu mazhab Syafi'i dia banyak sunat. Banyak sangat. Sebab dia ambil mazhab lain yang wajib tu jadi dia sunat muakkad. Istilah dia panggil meraihkan mazhab lain. Meraihkan. Tu mazhab Syafi'i. Sebab tu mazhab Syafi'i Allah. Dalam sembahyang tahu ada berapa sunat? Dalam sembahyang ada ni nak sembahyang ni, sebelum sembahyang, bacaan sebelum sembahyang, tengah sembahyang, lepas sembahyang. Ada 500. Saya nak try buat dulu. Sampai setengah jam. Tak jadi tak tepi. Ada buku dia. Saya beli buku dia 500 sunat-sunat dalam sembahyang ataupun sebelum sembahyang, tengah sembahyang, lepas sembahyang 500. Kita mula baca apa yang sunat. Baca tu tak takbir lagi. Tak tepi tak larat nak amal. Sebelum sembahyang ada 100, tengah sembahyang ada 300, lepas sembahyang ada 100. Tinggal umur tinggal imam. Tak ada. Memang tak boleh lah. Kalau makmum memang tak boleh lah. Kalau jadi imam, jawabnya lepas tu, itulah kali pertama dan terakhir dia jadi imam. Betul tak ada orang ikut dah. Kalau jadi makmum tak boleh. Batal. Sebab dah ketinggalan. Isti'azah ni kita buat awal solat ke ataupun setiap rakaat? Mazhab Syafi'i setiap rakaat sebelum Fatihah. Mazhab Hambali rakaat pertama atau Fatihah yang pertama sahaja. Mazhab Hambali first kali a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu rakaat kedua ketiga tak ada dah. Bismillah terus. Mazhab Syafi'i setiap rakaat. Tapi hanya Fatihah ajalah. Tu mazhab Syafi'i. Tapi jarang orang buat yang sekali je tak apalah, kan sunat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Namanya ta'awuz. Okey. Cuma kita tak boleh nak sambung dah, cukup masa dah. Jadi kalau tengok pada dia punya makna ni panjang bahas dia. Sebab aku berlindung dengan Tuhan yang wajibul wujud. Kat sini panjang. Wajib wujud. Wujud tu ada, wajib tu wajib lah, mesti. Wajib tu mesti, wujud tu ada.
mesti ada. Apa maksud mesti ada? Tu panjang bahas tu, kelas tauhid lah. Bab tauhid dipanggil Allah ini wajibul wujud. Kita ni dipanggil jaizul wujud. Atau kalau bahasa Melayu, Allah mesti ada, kita harus ada. Ataupun boleh ada. Ataupun boleh ada, boleh tiada. Kita. Boleh ada, boleh tiada. Ataupun harus ada. Atau jaizul wujud. Allah wajib ada, mesti ada. Tu kenapa pula jadi gitu? Maksud wajib ada tu, maksudnya kita ada, boleh, tak ada pun boleh. Buktinya sebelum kita ada tu kita tak ada. Sebelum kita ada, kita tak ada. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 300 tahun lepas, mungkin 1000 tahun. Tapi tetap juga makhluk alam ni, sebelum dia ada tu dia tak ada. Membuktikan dia boleh ada dan boleh tak ada. Allah tidak begitu. Allah, adanya Allah tidak ada permulaan. Maka Allah dipanggil wajibul wujud. Yang akhir sekali, wahdatul wujud. Kita pernah dengar tak? Wahdatul wujud. Yang wujud hanya Allah. Dengan maksud wajibul wujud. Wahdatul wujud dengan maksud wahdatul syuhud. Bukan wahdatul wujud dengan maksud wahdatul wujud. Kalau wahdatul wujud dengan maksud wahdatul wujud, masalah. Itu kalau banyak dekat Malaysia ni semua dia haram kan. Iaitu, dia panggil ajaran sesat lah. Iaitu yang wujud hanya Allah, kita tak wujud. Ada. Ajaran batiniah. Allah je wujud. Sebab Allah wajibul wujud. Kita tak wujud. Tak wujud ni apa? Tapi kalau wahdatul wujud dengan maksud wahdatul syuhud, melihat hanya Allah je yang wujud dan wujudnya yang lain kerana kewujudan Allah. Baru dipanggil wahdatul syuhud. Itu kena masuk bab tauhid. Okey? Jadi Allah ni wajib wujud dengan maksud mesti ada. Adanya Allah itu tidak didahului dengan tiada. Selain daripada Allah, ada juga. Tapi adanya dia didahului dengan tiada. Dia tak ada dulu baru ada. Sebelum alam ni ada, dia tak ada. Semua kita ni sebelum ada, tak ada. Okey? Ketika kita semua ni tak ada, kita ni, alam ni ada dengan tak ada sama berat. Tiba-tiba kalau berat belah tak ada, maka tak ada teruslah. Kalau berat belah ada, maka lepas tu ada. Tapi sebelum alam ni ada, sama berat. Faham sama berat? Istilah saya guna sama berat. Sama banyak. Ada dengan tak ada. Tiba-tiba ada. Maknanya berat belah ada. Siapa yang beratkan? Allah. Maknanya adalah kita. Okey. Adakah Allah ada juga? Adakah Allah gitu? Sebelum Allah ada tu dia sama berat. Ada dengan tak? Memang telah ada. Sedia kala. Itu dipanggil wajib ada. Kita ni sebelum ada, boleh tak ada. Sama berat. Alam. Nak ada boleh, tak ada boleh. Tiba-tiba ada. Dah ada lah sekarang. Ada. Allah tidak begitu. Allah memang ada. Akhir sekali bahasa dia, wajib ada. Tukar sikit, wajibul wujud. Kita ada juga. Jangan kita kata kita tak ada. Kalau kata kita tak ada, tu batiniah. Ajaran sesat. Macam mana? Macam mana boleh kata kita tak ada? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia. Bila jadikan ada? Ada. Dia kata tak ada. Adalah. Tapi adanya kita ni kerana adanya Allah. Yang mana Allah yang mencipta. Itu akhir sekali, ada kita ni ada majazi. Ada kiasan je. Bukan original ada. Kiasan je. Yang ada original, saya guna macam-macam bahasa lah ni. Original ada Allah lah. Kenapa kita ni bukan original? Sebab sebelum kita ada, kita tak ada. Bukan original ada. Itu panggil wajibul wujud ni ori. Ataupun ada yang hakiki. Wujud yang hakiki. Wujud yang sebenar-benar wujud. Kita ni bukan wujud yang sebenar. Wujud kita ni, ada kita ni sebelum ada tak ada. Sebelum ada tu tak ada. Maka adanya kita bukan ada yang sebenar. Akhir sekali dipanggil wahdatul wujud. Dengan maksud wahdatul syuhud. Nampak semua ni, semua nampak Allah. Bahasa dah lain lah. Itu maksud tasawuf pula. Dia nampak Allah lah. Bukan nampak Allah. Nampak af'al. Perbuatan Allah. Nampak perbuatan Allah dah. Kenapa? Hanya Allah je yang ada. Dah cakap pun dah lain lah. Bahasa dah lain lah. Dia tak bahasa syariat. Hanya Allah je ada. Kita kan ada. Engkau cakap bahasa syariat. Bahasa atas bumi. Dia ni cakap bahasa atas langit. Macam orang cinta lah.
Mandi, makan tak kenyang, mandi tak basah, makan tak kenyang. Try sumbat 3 pinggan kenyang tak kenyang. Bahasa dia lain dah. Lautan api sanggup kurunangi. Lautan api sanggup kurunangi konon. Bahasa orang cinta gitu. Minum teh air panas bertiup. Nak lautan api konon. Teh air panas pun dia tiup. Bukan, itu bukan bahasa hakiki. Dia tu kan bahasa syariat. Itu bahasa orang cinta. Pergi rumah tak dapat tengok dia tak apa, tengok atap bumbung pun jadilah. Tak jadilah, itu bahasa. Mandi tak basah, mai aku nak jiruh tengok basah tak basah. Tidur tak lena. Cuba 3 hari tak tidur. Memang tidur. Tapi tu bahasa tak kena dah, tak sama dah. Dengan bahasa kita sekarang tak kena dah. Bahasa biasa, bahasa orang normal tak kena. Begitulah orang kata, aku melihat alam ini, aku menampak Allah. Allah di mana-mana. Bahasa dia tak boleh kata dah. Tak boleh masuk dah, bahasa dia lain dah. Sebab macam tadi lah, orang bercinta bahasa dia tak sama. Itulah bila sebut wajibul wujud, Allah yang hakikatnya sebenarnya Allah ada, kita tak ada. Kita tak ada tu kena bahas dulu. Syariat, ada lah kita ni. Apa maksud kita tak ada? Tauhid maksudnya Allah ada yang wajibul wujud, kita jaizul wujud. Tasawuf maksud Allah je ada, kita ni tak ada. Maksudnya semua yang ada sebelum tu dia tak ada dan Allah yang menjadikan. Maka hakikat sebenar Allah je. Gitu lah. Itu nak bahas wajibul wujud. Sambung kita, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat bagi solat imam. Niat bagi solat kalau imam nak niat macam mana? Nak niat macam mana? Okey, imam pertama kena tahu dulu, imam wajib niat imam tak? Kena tahu dulu. Imam tak wajib niat imam. Makmum wajib niat makmum. Ada beza. Makmum kalau tak niat makmum, ikut imam batal. Imam tak niat imam, orang ikut dia tak ada masalah. Cuma bila dia tak niat imam, dia tak dapat pahala. Okey. Macam mana nak niat? Imaman. Tambah imaman je dalam tadi. Usalli fardal asri 4 rakaatin imaman. Imam. Niat imaman ni dekat hati, niat orang ikut aku. Kalau kat hati lah. Kalau kat mulut, imaman lah sebut imaman. Imaman tu maksud orang ikut aku. Habis belakang? Tutup dia. Imaman apa? Begini. Usalli fardal asri 4 rakaatin imaman lillahi ta'ala. Adaan imaman lillahi ta'ala. Adaan dulu, tunai dulu. Itu pun susunan tu sebenarnya boleh je. Mana-mana. Usalli fardal asri 4 rakaatin. Adaan imaman lillahi ta'ala. Tapi maksud imaman tu sebut kat mulut, yang kat hati tu penting. Kat hati apa? Orang ikut aku. Dengan niat macam tu aja, maka kita dah dapat pahala 27 lah. Kalau tak ada niat macam tu, kita dapat pahala 1 dan kita semayang sampai salam sekalipun, tetap juga semayang kita sah. Tapi dapat 1. Tak batal. Makmum, tak niat makmuman, bila imam rukuk, dia rukuk, batal terus makmum. Jadi imam, sunat niat imam, makmum, wajib niat makmum. Niat dekat mana? Dekat usalli fardal asri 4 rakaatin adaan makmuman. Adaan imaman. Makmuman maksud apa dekat hati? Aku ikut dia. Ikut imam lah, ikut dia, ikut imam. Imam maksudnya orang ikut aku. Okey. Ustaz, adaan lillah tu kena mesti Tak. Yang wajib lah sebut 3 tadi. Usalli fardal asri 3 je. Ya lillahi ta'ala semua tu semua sunat. Sebab dia tanya yang penuh, saya jawab yang penuh. Tu bacaan penuh dia. 4 rakaatin adaan imaman lillahi ta'ala. Yang wajib usalli fardal asri je. Kalau nak imam, sunat imaman. Kalau makmum, usalli fardal asri makmuman. Itu je. Yang lain adaan tak wajib, semua tak wajib. 3 je. Sebab kalau nak jadi makmum, tambah 1 lagi makmuman. Nak jadi imam, sunat 1 lagi imaman. Okey. Boleh? Saya nak bagi faham diri saya. Okey. Benda. Kita niat solat fardhu zuhri 4 rakaatin makmum lillahi ta'ala. Lepas tu bila dia cakap takbir tu, just dia datang solat zuhur je tak apa, insya-Allah. Macam tu lalu je. Jika kita baca kat mulut macam tadi, ya, lalu aja. Lalu je Ya. zuhur lillahi ta'ala. Lalu dekat mana? Dekat hati. Tahu dekat mana tu punya Allah ke A ke Lam ke? Sebelum Allah Akbar. Bukan sebelum, tengah, Tengah. sedang.
Mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i ketat sikit. Mazhab Syafi'i, dia panggil muqtarinan. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Muqtarinan ni mesti dalam Allahu Akbar. Tak boleh sebelum. Yang sebelum tu yang sebut kat mulut tu. Yang nak bantu tu, nak standby. Bila sebut kat mulut dah standby dah. Nak sokong. Tapi masa yang kata solat tadi tu, solat Zuhur tadi tu mesti dekat Allahu Akbar. Soalan saya, Allahu Akbar yang mana? Sebab alif lam ha, alif kaf bara. Kat mana? Bukan afdal, dia tak boleh afdal, dia satu tempat je. Tak boleh masuk tempat lain. Kita orang awam tak boleh masuk tempat lain. Sebab sempit sangat tempat tu. Kat mana boleh panjang? Dekat Allah tu, bukan A. Ada orang masuk kat A, masuk dah. Boleh? Mana sempat pendek sangat. Dia dekat mana? Lam yang kedua tu. Allah. Sebab tu panjang. Sebab nak masuk di situ. Dari sudut nak masuk, mana-mana boleh masuk. A boleh, boleh. Allah, itu paling panjang. Hu boleh, A boleh, Kaf boleh, Ak boleh, R boleh. Nak masuk mana? Mestilah dekat lam kedua tu paling panjang. Sebab tu kita panjang situ. Allahu Akbar. Sebab kita panjang situ. Masuk di situlah orang awam memadai dah. Jadi masuk di situ. Masuk apa? Masuk je Zuhur tadi. Kenapa saya kata masuk aja? Sebab kita dah usolli dengan syarat usolli ya. Kita usolli awal-awal, benda tu dah standby. Tunggu turn. Bila Allah pop dia masuk. Kita kata Zuhur je pop dia masuk yang tadi. Tapi yang tak usolli dia kena hebat sikitlah. Yang tak ada usolli tak jawab dia terus Allah tu dia kena lebih sikitlah. Allah. Sebab tak ada yang menunggu. Dah dia boleh buat. Ada orang boleh buat, ada orang. Bila kita sebut awal sahaja kalau bahasa Melayu, sahaja aku sembahyang fardu Zuhur. Okey. Dia dah standby lah. Kita pun Allah top dia masuk. Kita kata masuk Zuhur. Kita kata Zuhur je, semua tu masuk. Kita kata aku sembahyang je, semua tu masuk. Masa dekat lam tu, Allah tu, semua stokor masuk. Boleh kata stokor. Plup masuk. Kita bagi hint je untuk dia masuk, dia akan masuk. Tapi kalau tak ada usolli, dia kena orang yang, tapi biasanya kau dah sembahyang 20-30 tahun dah ada benda tu. Ada. Okey. Fardu wajib. Qasad, ta'arud, ta'yin sebut tadi. Aku sembahyang fardu Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. 3. Boleh juga. Itu kata orang kalau bahasa Arab dengan syarat bahasa Arab kita tu memang dah ada, tak payah nak fikir. Macam lillah ta'ala. Memang dah ada. Makmuman. Semua dah ada dah jadi bahasa Melayu dah kita tu. Usolli takkan? Jap. Usolli maksudnya tak payah. Usolli pup ada dah. Jadi kalau macam tu bahasa Arab lagi mantap. Bahasa Arab lebih ni lagi. Cuma tak semestinya bahasa Arab. Yang nak bantu tadi tu. Nak bantu niat, yang nak standby. Lepas tu kita baca, aku sembahyang fardu Zuhur. Dia stokor benda tu duduk. Allah, plop dia masuk. Kita bagi hint je. Kita kata apa? Aku sembahyang ataupun aku nak sembahyang ataupun Zuhur. Sebut je begitu dalam hati kita. Itu tu masuk stokor. Stokor tu maksud aku sembahyang fardu Zuhur. Saya guna perkataan stokor. Faham tak? Stokor tu apa benda? Ada lagi. Saya baru nak Allah alam. Ada. Boleh lah. Kalau boleh masuk dekat Allah dekat situ boleh. Ya. Ya. Betul, boleh. Boleh. Yelah semayang dah 20-30 tahun, dia tak perlu dah ni sebenarnya. Tapi tak apalah, benda tak salah kan. Okey, habis. Tangguh dulu, kita berhenti dekat tadi tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.